Selamat petang dan selamat kembali ke podcast harian bersama saya Fikri. Dan hari ini kita berada di Neighborhood Cafe. Hari ini kita akan membincangkan tentang topik social media di kalangan remaja. Kami memilih topik ini kerana ia sangat relevan dan sangatlah hangat dalam kalangan remaja sekarang lah, kerana mereka sangat melekat dengan handphone mereka. Bersama saya hari ini ada Aini, seorang pakar berpengalaman dalam sosial media, dan seterusnya kita ada Adira yang kerap menggunakan dari sejak kecil lagi. Pertama sekali Aini, sila perkenalkan diri awak. Okay, terima kasih Fikri kerana telah menjemput saya dan rakan saya ke podcast hari ini. Nama saya Aini. Saya merupakan pengguna media sosial yang sangat tegar. Saya sudah lama menggunakan media sosial dari tahun 2012 lagi. Jadi hari ini saya akan membahaskan sedikit tentang kebaikan media sosial menurut pengalaman peribadi saya. Adira, Selamat petang, nama saya Adira dan saya telah menggunakan social media sejak 9 tahun lagi. Saya boleh dikatakan penagih social media, terutamanya aplikasi Instagram dan TikTok. Saya tahu betapa teruknya isu ini dan kita akan membincangkan tentang keburukan social media. Sebelum kita menggunakan topik ini, kita menjemput Aini untuk menerangkan apa itu social media. Bagi saya, media sosial adalah platform di mana ia dapat memberikan kita pelbagai informasi dari segi isu-isu semasa, perkembangan teknologi maupun pendidikan dan juga hiburan. Malah, media sosial juga berperanan untuk memberikan kita medium untuk kita berinteraksi dan berhubung dengan orang lain. Semenjak kemunculan platform seperti Facebook, Instagram dan sebagainya, yang membolehkan kita untuk berinteraksi dan berhubung dengan rakan-rakan dan juga ahli keluarga walaupun ada jarak yang memisahkan kita. Namun, penting untuk kita tahu kesan-kesan media sosial kepada pengguna media sosial dan juga penggunaan media sosial terhadap hubungan sosial. Kan ada banyak aplikasi di App Store sekarang. Apakah kegemaran aplikasi yang ingin selalu gunakan? Okey, saya sudah mencuba pelbagai platform media sosial, tapi saya sering menggunakan platform ataupun aplikasi Instagram dan juga TikTok kerana bagi saya Instagram mempunyai kebolehan di mana ia dapat memberitahu kita perkembangan hidup rakan-rakan dan juga ahli keluarga dan juga selebriti kegemaran saya. TikTok pula, ia bukan hanya sekadar aplikasi yang berunsur hiburan, malah ia mempunyai kandungan seperti kandungan ilmiah, sebagai contoh cara-cara memasak, DIY dan sebagainya. Mula dengan Adira. Seperti Aini juga, saya amat menggemari aplikasi Instagram dan TikTok. Dari keduanya, saya lebih menyukai aplikasi Instagram kerana saya dapat kongsi gambar-gambar saya kepada rakan-rakan dan keluarga, dan saya juga suka melihat perkongsian mereka. Bolehkah Aini dululah memberitahu pengalaman dengan menggunakan sosial media ini? Okay, saya akan menceritakan sedikit kebaikan media sosial di mana seperti yang saya katakan tadi, ia dapat membantu kita untuk berhubung dan berinteraksi dengan orang lain. Izinkan saya untuk bercerita kisah saya pada tahun 2012 di mana saya katakan tadi. Pada tahun tersebut, saya berpindah sekolah, terpaksa berpindah sekolah dari sekolah saya yang lama ke sekolah saya yang baru. Jadinya hubungan saya dengan sahabat saya di sekolah pada waktu itu agak sedikit renggang kerana kami tidak mempunyai medium untuk berinteraksi, kami tiada medium untuk bertukar cerita dan bertanyakan kabar. Jadi pada suatu hari saya diperkenalkan dengan Facebook, di mana pada waktu itu penggunaan Facebook adalah sangat berleluasa dan saya pun turut terjebak dengan arus globalisasi pada waktu itu. Jadi saya diperkenalkan dengan Facebook, saya membuat profil Facebook saya sendiri dan mencari profil Facebook rakan saya, dan sejak dari itu kami masih saling bertukar message lah. Sampai sekarang ini dengan rakan-rakan berhubungan. Ya, kami masih lagi berhubungan baik, tapi kami tidak lagi menggunakan Facebook lah. Kami menggunakan Instagram dan juga WhatsApp sebagai cara untuk mengikuti perkembangan hidup masing-masing. Banyaklah aplikasi yang digunakan. Bagaimana pula dengan Adira? Saya akan membicarakan tentang keburukan social media. Di mana ada kebaikan social media, di situ mestilah juga ada keburukannya, dan social media ada keburukan yang patut diambil kira. Salah satu isu yang saya akan bincangkan adalah kesukaran dalam membina hubungan yang tulen dan mendalam. Interaksi dalam talian ini
seringkali bersifat permukaan, scratching the surface. Kita tidak dapat menggantikan keintiman yang diperoleh melalui secara fizikal, dan kita juga tidak dapat melihat ekspresi yang tulen ketika bercakap berdepanan. Kaitan dengan melihat ekspresi yang tulen tu, kan sekarang ada banyak aplikasi video call seperti Betul. FaceTime, dalam WhatsApp dan juga Telegram. Dengan itu kita bolehlah melihat ekspresi dan emosi, tapi yang direkam tidak boleh melihat ekspresi Apa yang awak tulen. cakap itu betul. Dalam talian, kita juga boleh melihat ekspresi yang tulen. Walau bagaimanapun, kita tidak dapat menggantikan keintiman yang ada melalui secara berdepanan. Poin kedua yang saya akan bincangkan adalah kecenderungan untuk terdedah kepada maklumat yang palsu atau yang salah. Dalam dunia media sosial ini, penyebaran maklumat adalah sangat pantas dan cepat, dan kita juga sukar untuk membezakan antara maklumat itu adalah fakta atau fiction. Sebagai seseorang yang mengguna social media setelah sekian lama, saya tahu betapa mengelirukan social media ini dalam hal benda viral. Berita sensasi atau berita yang tidak benar ini sering menarik perhatian orang ramai, dan pengguna mungkin sukar untuk membezakan antara itu berita yang sahih atau yang tidak sahih. Pada pengalaman Adira lah, bagaimana kita mau memastikan bahawa berita tu sahih ataupun hanya dibuat-buat oleh orang? Okey, pertama sekali, kita tidak harus percaya dengan benda-benda viral ini. Kita harus mensemak kesahihannya dahulu, mungkin melalui platform seperti Google untuk mensemak kesahihannya dahulu. Terima kasih Aini dan terima kasih Adira kerana mengkongsikan pengalaman dan yang info-info yang penting lah untuk remaja-remaja sekarang supaya tahu apa kebaikan dan keburukannya. Sebelum itu saya nak menceritakan dengan pengalaman saya lah. Sosial media itu banyak keburukan dan kebaikan, tapi haruslah kita, walaupun ada keburukan, haruslah kita fikir dengan kebaikannya. Salah satunya seperti di aplikasi TikTok, kita boleh menunjukkan bakat dan akan menarik bukan pekerja lah, kita haruskan employer. Kita boleh menunjukkan bakat kita dan di situ kita boleh mencari kerja. Ya, walaupun ada keburukan, kebaikan itu kita harus lihat dahulu dalam menggunakan sosial media ini. Sebelum itu saya juga ada nasihat, haruslah berehat dari telefon dengan keseluruhannya. Bukan saya sosial media, ada terminologi dipanggil detox, iaitu berehat daripada telefon ataupun sosial media. Saya nasihatkan mungkin dalam 1 jam atau 2 jam untuk merehatkan mata saja dan minda daripada handphone pada zaman sekarang ini. Itu saja daripada kami. Terima kasih dan datang jumpa. Bye-bye. Selamat datang ke episod terbaru kami. Saya Fikri. Dan hari ini kita akan membincangkan tentang topik yang sangat relevan di dalam universiti. Hari ini kita ada 2 ahli panel yang kita jemput. Bersama saya hari ini kita ada Daniel, seorang pelajar universiti yang aktif menggunakan teknologi AI dalam pembelajaran harian. Jadinya selamat datang Daniel. Ya, terima kasih Fikri. Seperti yang dinyatakan, saya Daniel. Saya merupakan pelajar tahun 4 di Universiti Brunei Darussalam. Dan saya amat berbangga dan ingin untuk berkongsi tentang pengalaman saya dalam menggunakan AI. Terima kasih Daniel. Dan seterusnya kita ada Wani. Dia ialah seorang penyelidik yang fokus kepada inovasi dalam penggunaan AI untuk membantu pelajar universiti. Selamat datang Wani. Terima kasih. Saya sangat teruja untuk berbincang tentang AI dan impaknya kepada pelajar universiti. Baiklah. Untuk mula, Daniel, sebagai pelajar universiti, bagaimana anda menggunakan AI dalam kehidupan akademik anda? Okay. Sebagai pelajar universiti, AI sangat membantu saya dalam mengurus jadual pembelajaran dan penyelidikan saya. Terutamanya aplikasi seperti Grammarly yang amat terkenal di kalangan pelajar membantu saya memperbaiki penulisan akademik, terutama dalam menulis esei ataupun kertas kerja
Selain itu, AI dalam platform pembelajaran seperti Moodle membantu saya juga untuk mengikuti pelajaran dengan lebih baik kerana ia dapat memberikan bahan tambahan yang relevan berdasarkan prestasi saya. Jadi AI bukan hanya membantu dalam penulisan, tetapi dia juga membantu dalam pembelajaran yang lebih terstruktur. AI seperti yang anda nyatakan, AI bukan sahaja membantu dalam penulisan, tetapi AI juga boleh membantu saya untuk menyiapkan tugasan dan kajian dengan lebih cepat kerana ia memberikan cadangan ataupun sumber akademik yang bersesuaian dengan topik penyelidikan saya. Jadi sekarang mari kita bercakap tentang bagaimana AI membantu dalam kajian Universiti Wani. Bagi pendapat awak, bagaimana AI membantu pelajar universiti dalam penyelidikan dan penulisan akademik? AI memainkan peranan yang besar dalam penyelidikan akademik. Pelajar boleh menggunakan AI untuk mengumpul dan menganalisis data dalam jumlah yang besar. Sebagai contoh, AI dalam perisian seperti EndNote atau Mendeley boleh menyusun dan mengurus sumber rujukan dengan lebih mudah, memastikan setiap sumber dikutip dengan tepat. Selain itu, AI dalam pangkalan data akademik seperti Scopus atau Google Scholar membantu pelajar mencari artikel yang paling relevan dengan kajian mereka. Jadi ini pasti membantu menjimatkan masa pelajar dalam mencari sumber dan mengurus data akademik mereka lah. Ya, dan ia juga boleh menjana cadangan sumber tambahan yang mungkin pelajar tidak sedar relevan. AI juga dapat menganalisis trend dalam penyelidikan yang membolehkan pelajar fokus kepada topik yang sedang berkembang. Terima kasih. Jadinya selain membantu dalam kajian, AI juga digunakan untuk meningkatkan produktiviti harian. Daniel, apakah aplikasi yang awak selalu gunakan untuk kekal produktif dalam kehidupan di universiti? Okay, baiklah. Dalam banyak-banyak aplikasi yang ada di luar sana, aplikasi yang saya sering gunakan untuk mengekalkan produktiviti dalam kehidupan universiti adalah satu, Notion dan Microsoft To Do. Dua-dua aplikasi ini berguna untuk mengatur tugasan dan mengurus jadual kelas saya. AI dalam aplikasi ini sangat membantu untuk membuat perancangan berdasarkan keutamaan dan tarikh akhir untuk menyelesaikan tugas. Selain itu, saya juga gunakan AI untuk mengingatkan saya tentang tugasan-tugasan yang akan datang ataupun acara penting di dalam universiti. Jadinya AI membantu anda untuk menguruskan masa dengan lebih efisien. Ya, betul. AI bukan sahaja membantu untuk mengurus jadual saya, tetapi ia juga membantu untuk meningkatkan motivasi saya. Dalam beberapa aplikasi yang menggunakan AI untuk memberikan peringatan dan galakan bila saya hampir untuk melengkapkan tugas. Dengan itu, ia secara tak langsung, ia boleh membuatkan saya lebih bersemangat untuk menyiapkan tugasan tersebut. Wani, bagaimana AI digunakan untuk pelajar menyelesaikan tugasan dengan lebih cepat? AI dapat membantu dalam menganalisis data dengan lebih pantas dan tepat. Contohnya AI dalam alat statistik seperti SPSS atau Google Data Studio dapat membantu pelajar menganalisis data kuantitatif dengan lebih mudah. Ini sangat berguna untuk pelajar yang sedang menulis tesis atau disertasi. Jadi dalam penggunaan AI yang meluas di universiti, pasti ada juga cabarannya. Daniel, sebagai pelajar, apa cabaran utama yang anda hadapi dengan penggunaan AI dalam pembelajaran? Sebagai cabaran dalam penggunaan AI dari segi pembelajaran ada banyak. Jadinya salah satu cabaran terbesar yang saya hadapi adalah resiko terlalu bergantung kepada AI. Saya perasan saya mula bergantung kepada AI untuk semak semua penulisan dan analisis saya. Jadi, kadang-kadang saya rasa kemahiran saya sendiri tidak berkembang dengan baik. Selain itu, ada masa AI memberikan cadangan yang salah ataupun kurang tepat
Jadi saya perlu semak semula semua kerja saya untuk memastikan saya dapat menjawab ataupun analisis saya ataupun research saya sangat tepat. Wani, dari perspektif anda, apa lagi cabaran yang mungkin dihadapi oleh pelajar universiti? Selain ketergantungan, ada juga isu kebimbangan tentang privasi. AI mengumpul banyak data tentang corak pembelajaran pelajar dan prestasi mereka. Jika maklumat ini tidak dilindungi dengan baik, ia boleh menyebabkan kebocoran data. Selain itu, ada juga cabaran dari segi akses, di mana tidak semua pelajar universiti, terutamanya di kawasan berbandar, mempunyai akses kepada teknologi AI yang canggih. Sekarang pula, mari kita lihat ke masa hadapan. Wani lagi, apa yang anda jangkakan tentang masa depan AI dalam pendidikan universiti? Saya melihat AI akan menjadi lebih berperanan dalam penyelidikan yang lebih maju. AI mungkin akan membantu pelajar bukan sahaja dalam pembelajaran tetapi juga dalam menyelesaikan masalah penyelidikan yang lebih kompleks. Contohnya AI boleh digunakan untuk simulasi kajian saintifik atau untuk analisis yang melibatkan pelbagai set data besar. Kita kembali lagi kepada Daniel. Pada pendapat awak pula, bagaimana anda lihat masa depan AI dalam pendidikan universiti? Secara personal, saya rasa AI akan menjadi lebih personal dalam masa depan. Mungkin AI boleh memahami gaya belajar kita dengan cara lebih mendalam dan boleh memberikan cadangan yang lebih bersesuaian kepada setiap individu. Dan saya juga harap AI boleh membantu mengurangkan beban tugas dalam akademik dengan lebih baik lagi. Okey, itu saja. Terima kasih kepada Daniel dan Wani atas perkongsian yang sangat menarik hari ini. AI jelas membawa pelbagai manfaat kepada pelajar universiti. Tetapi pada masa yang sama, kita perlu juga sedar tentang cabaran yang wujud itu. Okey, terima kasih kerana mendengar dan selamat jumpa. Jumpa lagi anda pada episod seterusnya. Bye-bye. Yeay! Oh, jangan termatuk. Terima kasih kerana menyertai kami dalam episod kali ini. Kami harap anda menikmati perbincangan serta segmen-segmen lain yang kami sajikan. Kami juga ingin mengambil sedikit masa untuk mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada kafe-kafe yang telah memberikan kami ruang untuk merakam podcast ini. Tanpa sokongan dan kerjasama daripada Evo Cafe dan Neighborhood Cafe, episod ini mungkin tidak akan menjadi kenyataan. Kami sangat menghargai suasana yang selesa dan inspiratif yang mereka sediakan. Jadi, jika anda berkesempatan, pastikan untuk singgah di kafe-kafe ini. Nikmati minuman-minuman yang enak dan suasana yang hangat sambil menyokong perniagaan tempatan. Sekarang, mari kita dengar iklan dan beberapa bloopers lucu dari penggambaran kali ini. Semoga ia menghiburkan anda seperti mana ia menghiburkan kami. Jangan lupa untuk subscribe, beri ulasan dan kongsikan podcast ini dengan rakan-rakan anda.
Selamat kembali dan selamat kembali ke podcast harian. Selamat pagi dan selamat kembali. Oh iya kak. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita selamat datang lagi hidup. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat pagi dan selamat datang. Selamat pagi dan selamat kembali ke. Okay, selamat pagi dan selamat kembali. Selamat pagi dan selamat kembali ke. Selamat kembali. Okay. Selamat pagi dan selamat kembali. Okay. Selamat pagi dan selamat kembali. Selamat kembali dan. Selamat pagi. Boleh balik ke selamat kembali gitu. I think it's because Victor is very close. Right. Mau bantu lagi. Halo. Tes 1 2 3 1 2 3. Berdasarkan prestasi saya. Menarik. Jadi AI bukan hanya membantu dalam penulisan, tetapi dia juga membantu dalam pembelajaran yang lebih terstruktur. Kerana dapat dijemput sebagai ahli panel hari ini dan saya interested di sekolah. Cannot speak Malay now. My God. Saya bercerita tentang pengalaman saya sendiri. Seperti yang saya nyatakan tadi, Mandi. Seperti boleh. Okey. Aku ada podcast dulu nih. Podcast secara YouTube tuh gimana? Gigi kayak Andi. Andi kira kami ada background. Coba dulu kami dulu kan. Tapi kami punya dulu. Kami punya dulu. Ini macam ada aku pernah buat topik aku pernah buat podcast sebelumnya. Kira ini pengalaman. Kamu just invited guest yang ke-58. Tidak ada baik. Sebelum itu saya juga ada nasihat, haruslah berehat dari telepon dengan keseluruhannya. Bersama saya hari ini ada 2 pelajar dari UBD. Pertama sekali kita ada Aini, dia yang sangat berpengalaman dalam sosial media lah, dan juga bersama Adi Rajan yang sangat kerap menggunakan sosial media dari kecil lagi. Sila perkenalkan diri awak Aini. Kami memilih topik pada minggu ini. Padahal ada tadi yang sangat relevan dan sangat hangat lah. Dan masuk saya director. Alhamdulillah.